Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam #09educator, salam tipping. Saya Hayati binti Arifin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi, Kanga Perlis. Hari ini akan berkongsi kajian bertajuk Teknik Bisik 15, meningkatkan penguasaan penulisan esei dalam kalangan pelajar 6A1 di SMK Syed Alwi. Ringkasan Bisik 15. Tinjauan awal, semakan kerja pelajar dan pra-ujian menunjukkan pelajar lemah menghurai fakta dengan baik. Kelemahan pelajar iaitu huraian esei ringkas, tidak relevan, huraian tergantung dan tiada contoh. Pelajar lemah untuk mendapat markah penuh iaitu 10 markah. Maka, teknik bisik 15 diperkenalkan kepada pelajar 6A1 yang terdiri daripada 6 orang pelajar. Teknik bisik 15 iaitu bisik ke dalam hati, bisik kita berdua, bisik heboh, bisik buktikan dan bisik tanda jaya. Dapatan ujian pasca menunjukkan peningkatan pencapaian markah. Dapatan soal selidik, pelajar dapat menulis esei dengan lebih baik. Dapatan temubuan, pelajar tidak sabar untuk mengetahui markah penulisan esei mereka. Kesimpulannya, teknik ini berjaya dan berkesan dan boleh diaplikasikan untuk tajuk-tajuk esei yang lain. Penyataan masalah. Pelajar K lemah, iaitu dalam semester 1 mendapat keputusan D+. Penyataan masalah saya yang seterusnya iaitu berdasarkan peperiksaan percubaan Perlis semester 2 seramai 6 orang pelajar saya di mana hanya 2 pelajar sahaja yang lulus dan 4 pelajar gagal. Saya dapati pelajar-pelajar saya lemah iaitu hasil daripada semakan pentas pelajar, lemah menghurai esei. Maka teknik bisik 15 perlu diperkenalkan kepada pelajar-pelajar saya. Objektif kajian umum, meningkatkan penguasaan penulisan esei dalam kalangan pelajar 6A1 di SMK Syed Alwi. Objektif khusus terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama, menghurai 4 perbezaan perbandingan taraf hidup antara negara A dengan negara B. Objektif khusus yang kedua, iaitu meningkatkan pencapaian pelajar supaya mendapat 10 markah. Kumpulan sasaran melibatkan pelajar 6A1 yang mana terdiri daripada 6 pelajar iaitu 2 pelajar perempuan dan 4 pelajar lelaki. Di mana 67% pelajar mendapat markah kurang daripada 18%. Bermakna gagal, 4 pelajar gagal mendapat markah bawah 18% dalam peperiksaan percubaan Perlis semester 2. Kaedah kajian saya ada 4, iaitu yang pertama, pemerhatian. Pemerhatian telah dijalankan oleh guru iaitu semasa pra-ujian dan juga selepas melaksanakan teknik bisik 15. Saya memerhati gelagat-gelagat pelajar semasa melaksanakan bisik 15. Analisis dokumen, iaitu guru telah menjalankan peperiksaan kepada pelajar. Hasil semakkan dokumen iaitu kertas peperiksaan pelajar didapati markah pelajar sangat rendah dalam penulisan esei. Yang ketiga ialah kaedah temubual, di mana saya telah menjalankan temubual iaitu sebelum peperiksaan pasca ujian.
Dan juga saya menjalankan temu bual setelah teknik bisik 15 diperkenalkan. Dan yang keempat iaitu kaedah kajian soal selidik, di mana saya telah mengedarkan borang soal selidik kepada pelajar, iaitu pelajar perlu menjawab mengikut skala Likert, iaitu skala sangat setuju, setuju dan tidak setuju terhadap soalan-soalan yang dikemukakan kepada pelajar. Sekarang kita beralih kepada pelaksanaan teknik bisik 15. Bagaimana? Okey, yang pertama, bisik ke dalam hati. Macam mana tu bisik ke dalam hati? Iaitu semua pelajar telah diedarkan oleh guru skema jawapan iaitu bertajuk perbandingan taraf hidup antara dua negara iaitu negara A dan negara B. Pelajar saya perlu membaca petikan tersebut dalam masa 15 minit. Pelbagai gaya saya dapat saksikan ketika mereka membaca petikan skema tersebut. Ada yang membaca secara senyap, ada yang membaca secara hafal, ada yang membaca kepala tunduk ke bawah. Seterusnya, peringkat kedua, bisik kita berdua. Setelah selesai, pelajar-pelajar dikehendaki memilih pasangan untuk menceritakan kepada pelajar lain. Misalnya, iaitu pelajar U menceritakan perbandingan di antara dua negara kepada pelajar F dalam masa 15 minit. Kemudian, pelajar F pula akan bercerita kepada pelajar U perbandingan di antara dua negara, perbandingan taraf hidup di antara dua negara dalam masa 15 minit. Seterusnya, aktiviti yang ketiga, bisik heboh. Bisik heboh macam mana? Iaitu guru telah memilih secara rawak pelajar-pelajar yang telah mengikuti untuk langkah pertama dan langkah kedua untuk datang ke hadapan dan menceritakan kepada rakan-rakan yang lain di dalam kelas iaitu tentang tajuk perbandingan taraf hidup antara dua negara iaitu negara A dan negara B. Seterusnya, bisik buktikan iaitu langkah yang keempat untuk tahap pemahaman penulis esei yang lebih baik untuk mendapat 10 markah di mana pelajar perlu menjawab soalan peperiksaan yang sama tentang tajuk perbandingan taraf hidup antara dua negara iaitu negara A dan negara B. Guru mengedarkan satu kertas kosong dan pelajar perlu menulis jawapan perbandingan antara dua negara iaitu perbandingan di segi taraf hidup antara dua negara iaitu negara A dan negara B. Masa yang diperuntukkan iaitu 15 minit untuk penulisan esei bahagian B. Seterusnya, langkah yang terakhir, bisik tanda jaya. Bagaimana bisik tanda jaya? Iaitu pelajar selesai menjawab 15 minit, bisik buktikan pelajar perlu menukar jawapan dengan rakan sebelahnya dan setiap pelajar telah dibekalkan di awal tadi skema penulisan esei yang untuk dihafal pada langkah pertama. Sekarang adalah masa untuk tanda jaya dan memberi markah penilaian terhadap rakan masing-masing. Itulah dia pelaksanaan teknik bisik 15. Okey, dapatan kajian. Sebelum teknik ini diperkenalkan, 6 pelajar saya, hanya 2 pelajar sahaja yang mendapat markah yang memuaskan untuk perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga dan perenggan keempat. Hasil semakan, pelajar N mendapat 8/10. Dan pelajar yang mendapat markah rendah iaitu pelajar H mendapat 2/10. Seterusnya, saya memperkenalkan teknik bisik 15 dan ujian telah dilaksanakan sekali lagi terhadap soalan yang sama di mana hasil semakan guru untuk setiap perenggan pertama, kedua, ketiga dan keempat untuk ke-6 pelajar saya telah menunjukkan pertambahan di segi markah
iaitu pelajar N telah mendapat markah 10/10 dan 4 pelajar yang mendapat markah bawah daripada 4 telah mendapat markah bertambah iaitu 7/8. Pelajar H daripada 2 mendapat 7/10 markah. Menunjukkan teknik ini sangat berkesan dan dapat mengurai esei dengan baik. Saya telah membahagikan pencapaian pelajar iaitu mengikut tahap cemerlang, tahap baik, tahap memuaskan dan tahap lemah. Keseluruhannya didapati pelajar berada di tahap cemerlang dan baik. Dan ini adalah graf di mana semasa pra markah pelajar adalah rendah dan paling tinggi berada di tahap memuaskan dan lemah. Setelah teknik ini diperkenalkan, didapati ia sangat berkesan dan telah mencapai objektif yang pertama, iaitu pelajar dapat membandingkan taraf hidup di antara dua negara A dan B, dan markah pencapaian ditunjukkan melalui graf berada di tahap cemerlang dan baik. Cadangan yang seterusnya. Yang pertama, kaedah teknik bisik 15 berkesan. PDPC berkesan dapat diaplikasikan dalam mata pelajaran semester 1 dan semester 2. Semasa saya melaksanakan aktiviti ini untuk pelajar semester 2 dan boleh diaplikasikan, saya ulang, untuk semester 1, semester 3 dan cadangan juga untuk mata pelajaran lain yang mempunyai esei. Cadangan saya yang kedua, teknik 15 berkesan kerana ia dapat meningkatkan prestasi pelajar K. Masa awal tadi saya telah sebutkan pelajar K mendapat D+. Dan hasil ulangan peperiksaan semester 1 dan saya telah melaksanakan secara personal di bilik saya, dan pelajar ini telah menunjukkan pencapaian yang cemerlang, iaitu dalam ulangan 1 pelajar K telah mendapat B tolak. Seterusnya, pelajar N semasa percubaan mendapat C+ dan peperiksaan sebenar semester 2 yang telah diumumkan baru-baru ini, pelajar N telah mendapat B+. Pelajar S asalnya percubaan mendapat C telah mendapat B, dan pelajar H mendapat 18%, iaitu gagal telah menunjukkan prestasi meningkat iaitu mendapat B. Begitu juga dengan pelajar-pelajar yang lain menunjukkan peningkatan. Teknik bisik 15 ini perlu diteruskan kerana meningkatkan pencapaian dan result untuk keputusan peperiksaan semester 1, 2, 3 untuk tahun 2021 di sekolah saya adalah 100%. Yang ketiga, perkongsian ilmu. Teknik bisik 15 ini seronok, berkesan, jadi perlu dikongsikan bukan sahaja untuk pelajar ekonomi tetapi juga kepada pelajar-pelajar jurusan lain, kepada rakan guru di sekolah, rakan guru di Perlis dan rakan guru di negeri-negeri lain. Yang keempat, cadangan saya tidak melibatkan kos, hanya kos yang murah, iaitu guru perlu menyediakan hadiah untuk pelajar yang mendapat markah tertinggi, iaitu 10 markah. Dan juga pelajar-pelajar yang lain mengikut pemarkahan. Itu sahaja kos yang terlibat dalam teknik 15. Akhir sekali cadangan saya, teknik ini berkesan dicadangkan dan diteruskan, dan kerana teknik ini telah menyebabkan guru dan pelajar telah mengumpulkan koleksi 12 tajuk-tajuk penting yang telah digunakan untuk menjawab peperiksaan penggalua, dan saya cadangkan juga supaya teknik ini akan digunakan untuk semester 1, akan buat koleksi yang sama tajuk-tajuk penting yang akan digunakan untuk menjawab soalan peperiksaan. Sangat berkesan. Okay, akhir sekali kita telah sampai kepada penghujung. Terima kasih. Semoga ilmu ini memberi manfaat kepada semua.
warga pendidik dan kepada sesiapa sahaja. Seterusnya, terima kasih kepada Snap Tubing Valley Accelerator Educational Program 2020.